Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. SOP pemberian lesen borong pengusaha restoran untuk beli beras putih import pada harga borong daripada Bernas akan diperinci. Menurut Menteri KPKM, Kementerian akan adakan pertemuan bersama pemegang taruh untuk bincang perkara itu. Keputusan laksana pemberian lesen itu sebagai usaha jangka pendek atasi masalah kekurangan beras putih tempatan. Sementara itu, sebarang cadangan untuk memecahkan monopoli beras negara perlu dibincang bersama kementerian dan agensi berkaitan. Menurut Menteri KPKM, kerajaan ketika ini masih terikat perjanjian dengan Bernas yang melibatkan tempoh 10 tahun bermula Januari 2021. Laris 400 tan metrik beras putih tempatan yang diperuntuk kepada Fama habis terjual. Timbalan Menteri KPKM jelaskan, Kementerian akan salur bekalan tambahan 1,100 tan metrik kepada agensi itu bulan ini. Ia bagi memenuhi keperluan rakyat. Di Perlis pula, Fama terus laksana jualan beras putih tempatan sejak minggu lalu. 37 tan metrik beras diedar ke outlet Fama terpilih, termasuk di Agro Bazar Rakyat dan Kedai Rakyat. 4,795 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia siap siagakan semua anggota, aset dan SOP untuk hadapi segala kemungkinan susulan bencana itu. Pengarah bahagian operasi menyatakan khidmat 14,000 pegawai dan anggota dibantu kira-kira 7,000 anggota bomba sukarela. Dalam pada itu, bersedia hadapi impak bencana dan kecemasan, Kementerian Pendidikan peruntuk RM80 juta tahun ini. Ia bagi selenggara sekolah yang terjejas. Menterinya jelaskan, ini termasuk penyelenggaraan struktur dan bukan struktur bangunan, bumbung, pendawaian elektrik dan pagar. Sebarang tuntutan remeh dibuat mana-mana pihak ke atas Sabah tidak akan dilayan dan diiktiraf. Tegas Menteri Luar, Malaysia tidak akan berkompromi dalam mempertahan kedaulatan dan integriti wilayahnya. Sebelum ini, Mahkamah Perancis dan Belanda buat keputusan yang berpihak kepada Malaysia berhubung tuntutan sudu. 66 ditahan menerusi Ops Dadu Khas di Johor. Menurut Ketua Polis Negeri, operasi bertujuan banteras judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Mereka yang ditahan berusia antara 19 hingga 66 tahun. Polis turut rampas 67 telefon bimbit pelbagai jenama dan 23 pecinta muda alih. Ini pula usaha tangani penipuan dalam talian. Platform jual beli dalam talian Mudah.my berkolaborasi dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM. Sistem baru cegah jenayah dalam talian turut diperkenal menerusi 5 langkah inisiatif termasuk memastikan pengiklanan jualan yang didaftarkan dipercayai. Dalam pada itu, di Melaka, kira-kira RM30.5 juta kerugian direkodkan akibat jenayah cyber. Menurut Esko, ia melibatkan 1,359 kes penipuan dalam talian. Meningkat berbanding tahun lalu, 1,109 kes dengan kerugian RM26.98 juta. Tidak hadir bertugas, palsukan tanda tangan, rasuah dan terlibat hubungan sulit. Antara kesalahan dilakukan 97 pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sejak tahun 2017 hingga Jun lalu. Mereka dikenakan hukuman buang kerja. Agensi itu komited soal integriti jika kaki tangan tidak beramanah dalam tugas. Sementara itu, 60% pegawai kerajaan yang dimasukkan ke dasar pemisah berjaya dipulihkan. Menurut Ketua Setiausaha Negara, mereka kembali dan kekal berada dalam perkhidmatan dengan prestasi dan motivasi yang lebih baik. Peranan pegawai psikologi juga memberi kesan signifikan dalam membantu penjawat awam kekalkan prestasi. Di Labuan, 8 individu diperintah hadir ke Jawi kerana berkhalwat dan melakukan perbuatan tidak sopan di tempat awam. Ia merupakan antara kesalahan bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Pegawai Penguatkuasa Agama Jawi Labuan maklumkan kesemua mereka dikesan menerusi operasi bersepadu cegah jenayah di sekitar pantai.
Maklumat kenaikan caj perkhidmatan klinik kerajaan yang tular adalah palsu. Kementerian Kesihatan tidak pernah keluarkan sebarang kenyataan rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan. Ia disebar pihak tidak bertanggungjawab hingga sebabkan kekeliruan dalam masyarakat. Kemenangan ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid dari Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu. Keputusan dibuat selepas pempatisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul berjaya buktikan wujud unsur rasuah ketika berkempen. Mahkamah turut perintah responden bayar RM30,000 kepada pempatisyen. Mengulas perkembangan sama, Fahmi Fadil bimbang amalan suguhkan wang ketika pilihan raya akan memudaratkan demokrasi negara. Trend itu membimbangkan dan rakyat seharusnya menolak parti yang terlibat dengan amalan rasuah. PRK Dewan Negeri Pelangan. Tiada pusat undi awal akan dibuka pada 3 Oktober ini. Menurut SPR, ini berikutan kesemua anggota polis bagi PRK tersebut mengundi secara pos. Sementara itu, daftar pemilih tambahan bulan Julai 2023 yang diperaku dan diwartakan hari ini dibuka untuk semakan. Tempoh 30 hari diaktifkan bermula hari ini hingga 25 Oktober. SPR menyatakan semakan boleh dibuat menerusi portalnya. 34 adun Negeri Sembilan angkat sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan. Menteri Besar mendahului senarai diikuti 10 esko dan 23 adun. Adun rantau dan adun cenah tidak hadir disebabkan urusan rasmi lain serta dijadual akan mengangkat sumpah pada tarikh yang ditentukan kemudian. Beralih ke perkembangan banjir, di Kubang Pasu, Kedah, 2 pusat pemindahan sementara dibuka di SMK Changlun dan Dewan Kampung Tradisi Lembah Kriang. APM menyatakan 166 penduduk daripada 48 keluarga terjejas setelah beberapa kampung di Mukim Temin dinaiki air. Di Perlis, 13 rumah di Kampung Titi Besi ditenggelami air berikutan limpahan air dari kawasan Ulu Pauh susulan hujan lebat berpanjangan. 70 penduduk siap sedia untuk dipindahkan jika keadaan semakin buruk. Esko memaklumkan semua agensi pengurusan bencana negeri kini diaktifkan. 34,000 kes kecederaan pekerjaan difail berlaku tahun lalu. 300 daripadanya kes maut antaranya disebabkan penggunaan jentera. Statistik kemalangan dan penyakit pekerjaan negara 2022 itu berkurangan 33% berbanding tahun 2012. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata, penurunan disebabkan kempen kesedaran mengenai keselamatan di tempat kerja yang dilakukan para majikan. Majlis Bandaraya Shah Alam pula sediakan 445 CCTV di lokasi berisiko banjir dan tapak pembuangan sampah haram. Timbalan Datuk Bandar menyatakan pemantauan 24 jam CCTV dilakukan sebagai persediaan hadapi banjir. 50 CCTV turut disediakan KPKT untuk bantu pantau kejadian bah di kawasan MBSA. Kemasukan produk sejuk beku dari luar negara termasuk Jepun sentiasa dipantau bagi jamin tahap keselamatan makanan import. Jabatan Perikanan memaklumkan pemantauan bersama KKM dan Makis bagi memastikan hasil perikanan di pasaran bebas bahan tercemar termasuk sisa radioaktif. Kira-kira 3,000 pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dibatalkan melalui proses pemutihan sejak 2 tahun lalu. Punca pembatalan antaranya kerana tidak aktif dan wujud isu pertikaian dalaman yang melanggar undang-undang pertubuhan itu. Setakat ini, lebih 180,000 persatuan serta NGO termasuk parti politik dan cawangannya didaftarkan di seluruh negara. Setakat 22 September, 32 program Kita Madani dilaksana di seluruh negara. Ia libatkan lebih 27,000 peserta. Manakala 2,848 program Jalinan Ihsan Wahana Aspirasi berlangsung melibatkan lebih 227,000 penduduk di 416 lokasi. Timbalan Menteri KKD berkata ia sebahagian usaha sebarluas mesej Malaysia Madani agar dapat difahami dan dihayati rakyat. Dalam perkembangan lain, lebih 1,500 kandungan di media sosial bersifat kebencian serta berita palsu berkaitan agama, kaum dan Raja 3R diturunkan SKMM. Kandungan melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
SKMM juga komited meneruskan langkah advokasi dalam membudayakan amalan tidak pasti jangan kongsi. Pasukan khas di tubuh di Perak bagi memastikan semua lapisan masyarakat dapat nikmati jaringan komunikasi lebih baik. Perluasan liputan rangkaian 5G dipercepat bagi menyempurnakan kesaling hubungan internet. Ketika ini liputannya mencapai 97.38%. Esko berkata, jawatankuasa Task Force 5G Greater Ipoh itu dianggotai antaranya PBT, Digital Nasional Berhad dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak. Di Sarawak, khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris akan dilaksana di sebuah masjid baharu yang sedang dibina di Jalan Simpang 3 Kuching. Premier berkata ia akan membuka peluang kepada umat Islam yang tidak fasih berbahasa Melayu untuk memahami isi kandungan khutbah. Dasar berkaitan penggunaan dron dalam industri perkhidmatan penghantaran barangan akan dikaji. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, penggunaan frekuensi atau spektrum peranti itu di bawah kawal seli SKMM. Justru beliau lihat ada keperluan SKMM adakan perbincangan dan mungkin meneliti beberapa perkara. Ini supaya dasar selaras potensi industri drone. Usaha rancakan kempen Malaysia Turli Asia di peringkat antarabangsa terus dipergiatkan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Tourism Malaysia cadang lantik agensi pengiklanan untuk buat promosi dalam pelbagai bahasa. Ia akan disesuaikan mengikut demografi pasaran antarabangsa. Projek Perintis Perhubungan NRREE di Mukim Kenering dibawa pulangan hampir 16 juta ringgit kepada Perak. Menteri Besar berkata, ia menerusi hasil royalti libatkan 10 kali ekspor nadir bumi karbonat ke China setakat Julai lalu. Projek itu juga bukti nadir bumi tersebut bukan radioaktif dan pengekstrakan melalui in situ leaching, kaedah terbaik dan tidak cemarkan alam sekitar. TNB dijangka alami trend positif pengurangan dalam terimaan pelepasan kos tidak seimbang berikutan harga sederhana arang batu. Perkembangan itu secara ketara mengukuhkan modal kerja syarikat utiliti nasional itu. Selain meningkatkan aliran tunai dan memperbaiki tahap penggiaran atau nisbah hutang kepada ekuiti tahun ini. Menjelang akhir tahun ini, ringgit dijangka mengukuh sekitar julat 4.20 hingga 4.30 berbanding dolar Amerika Syarikat. Rakuten Trade Sdn Bhd optimis jangkaan langkah pelonggaran di Amerika Syarikat menyokong kepada julat tersebut. Lebih banyak kenaikan kadar faedah yang dijangkakan di Amerika, namun pengurusan pelarasan ekonomi yang terkawal di negara itu masih belum pasti. Projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Bahru setakat bulan lalu, kemajuan projek mencapai tahap 93.44% siap. Esko Johor turut maklumkan 332 daripada 335 isu melibatkan projek berkenaan berjaya diselesaikan setakat Ogos. Usaha untuk buka semula pejabat kedutaan Malaysia yang ditutup sebelum ini sedang digerakkan Kementerian Luar. Ia selaras matlamat memperkukuh hubungan diplomatik peringkat global. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Luar jelaskan proses itu perlu berdasarkan Konvensyen Vienna mengenai hubungan diplomatik 1961. Malaysia sebelum ini telah tutup 7 pejabat kedutaan iaitu di Baghdad, Iraq, Tripoli, Libya, Addis Ababa, Ethiopia, Damsyik, Syria, Sana'a, Yaman, Kiev, Ukraine dan Khartoum, Sudan. Pilihan raya Presiden Mesir pada 10 hingga 12 Disember ini. Keputusan dijangka diumum pada 23 Disember. Penyandang Presiden Abdel Fattah al-Sisi dijangka bertanding untuk penggal ketiga. 7 calon telah nyatakan hasrat untuk bertanding termasuk Ahmed Tantawi, bekas ahli parlimen. Sementara itu, junta yang memerintah Mali tangguhkan pilihan raya Presiden yang dijadual berlangsung Februari tahun depan. Jurucakap kerajaan memaklumkan penangguhan dibuat atas faktor teknikal. Bagaimanapun, tarikh baharu bagi pilihan raya berkenaan tidak dinyatakan. Pilihan raya itu bertujuan mengembalikan kuasa pemerintahan Mali kepada pemimpin awam.
Presiden Kelab Division 2 Columbia Tigres FC maut ditembak dipercayai berpunca kekalahan pasukannya dalam saingan Liga Tempatan. Ketika kejadian, Edgar Pais dan anak perempuan dalam perjalanan pulang selepas kelabnya tewas di laman sendiri pada Ahad. Bagaimanapun, dua lelaki bermotosikal datang dan melepaskan tembakan. Kejadian berlaku berhampiran stadium. Pihak polis kini giat jalankan siasatan untuk mencari suspek. Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Azamuddin Husin dan Margaret Gambang untuk paparan komprehensif Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.